selamat pagi, salam Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Alhamdulillah hari ini kita bersua kembali dalam dialog Helwa episod kedua. Jadi hari ini sempena Hari Pekerja 1 Mei 2020 bersamaan dengan 8 Ramadan 1441 Hijrah, kita bersiaran secara langsung di studio WAP TV. Kenapa kita bersiaran? Hari ini kita membincangkan topik yang khas bersempena dengan Hari Pekerja iaitu wanita dan kerjaya. Jadi hari ini untuk membincangkan topik ini, kita bawakan khas kepada anda 3 slot yang insyaAllah bermanfaat dan memberikan ilmu kepada kita. Jadi slot pertama kita akan bersama dengan 3 panelis yang sangat hebat ya. Bagi saya sangat hebat lah personally. Setiap seorang ni ada kehebatan masing-masing. Jadi kita akan bincangkan dalam slot Sembang Helwa yang kita akan bincangkan tentang wanita dan kerjaya. Kemudian kita akan bersama dengan 2 orang ketua Helwa dari Borneo, dari Sarawak dan Sabah. Kita akan dengar apa khabar kawan-kawan kita dekat sana. Dan akhir sekali kita ada slot khas bersama dengan anak-anak. 3A Akif, Amir dan juga Aisyah. Dan akhir sekali ni yang akhir kita ada khas bingkisan khusus daripada sahabat kita baca deklamasi puisi yang ditujukan khas sempena dengan musim PKP ni lah. Okey, tanpa membuang masa lagi kita akan teruskan dengan slot Sembang Helwa. Jadi bersama-sama saya di studio pada hari ini 3 orang panel. Yang pertama sekali Saudari Fatimah Az-Zahra Muhammad. Kak Tim mungkin Saudari Fatimah boleh lambai-lambai sikit kan? Hai. Okey, Saudari Fatimah ni merupakan Esko Silang Agama dan Budaya ABIM. Okey, kemudian panel yang kedua kita bersama dengan mantan Naib Presiden Hewi PKPIM, Saudari Azimah Mansur yang juga sekarang ini bertugas sebagai pereka grafik di Ares Mega Sendirian Berhad. Azimah mungkin boleh hai penonton sikit. Hai. Hai dia peace je malu-malu. Dan yang terakhir, kumbang di antara bunga. Kita punya Naib Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, Saudara Muhammad Radin Muhammad Imaduddin. Panjang nama dia. Jadi hari ini kita akan bincangkan topik ni lah. Sebab kita bincangkan topik, saya kongsikan sedikit. Menurut label Foster Survey yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara, daripada jumlah 15.6 juta tenaga buruh negara di Malaysia, hanya 6.1 juta. Hanya 6.1 juta iaitu kira-kira dalam 39% sahaja adalah wanita. Dan kita boleh lihat dalam satu perspektif, label Foster Survey ini boleh dilihat sebagai, kalau saya boleh cakap lah kan, dia sebagai mungkin salah satu indikator yang kita boleh kata berapa ramai rakyat Malaysia yang menyumbang kepada pembangunan negara, khususnya keluaran dalam negara kasar, KDNK, atau dalam bahasa ibunda saya, Gross Domestic Product GDP, UIA kita belajar GDP lah dulu. Okay? Dalam GDP. Jadi kita nampak kalau kita tengok daripada itu dari perspektif itu, kita boleh inferkan bahawa kita nampak macam sumbangan wanita ni tak banyak, hanya 39% je kalau dibandingkan lelaki. Kan? Tapi kita kena ingat satu benda, kalau kita tengok balik, labor force ini tidak mengira atau tidak mengambil kira sumbangan wanita yang bekerja dari rumah. Contohnya membuat perniagaan atas talian. Sekarang kan banyak dropship kan. Dan musim PKP ni banyak buat perniagaan online atau peniaga kecil-kecilan kan. Contohnya makcik yang jual nasi lemak kat tepi jalan ataupun goreng pisang. Kalau cakap lebih nanti takut ada yang melilih pula ailio kan sebelum puasa ni. Jangan bayang. Jadi mereka ini tidak diambil kira. Apatah lagi peranan suri rumah tangga yang dilihat kadang-kadang tidak signifikan terhadap pembangunan negara. Sedangkan banyak literature sekarang membuktikan bahawa peranan suri rumah tangga ini membawa satu sumbangan yang mungkin tidak boleh diukur, tetapi sumbangan itu signifikan terhadap pembangunan negara. Okey? Jadi hari ini atas premis itu kita akan kupas satu persatu apa isu-isu yang sebenarnya dihadapi oleh wanita. Wanita dan khususnya kerjaya dalam dia menjalankan kerjaya dia atau apa sahaja tugas yang dia jalankan. Kemudian kita akan lihat juga pandangan Islam. Apakah pandangan Islam terhadap wanita, peranan wanita dalam kerjaya, sama ada
Islam ni sebenarnya tidak membenarkan ke kan atau sebagainya. Dan mungkin juga kita boleh dengar kisah-kisah berkenaan dengan wanita dan kerjaya dalam sejarah-sejarah Islam dan sebagainya, zaman Rasulullah dan sebagainya. Dan kemudian kita akan lihat, akhir kali kita akan tengok macam mana kita nak membantu dan memastikan wanita ini kekal dalam memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara atau orang selalu sebut kalau yang glamournya nation building lah kan. Okay. Jadi saya kira untuk kita pergi, untuk Sembang Hilwan ni kita akan ada 3 sesi ataupun 3 ni lah. Kalau ada apa-apa persoalan anda boleh tanya terus direct komen di Facebook kami boleh komen di bawah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya fikir elok kita jawab dulu soalan. Saya ni generasi Y, lahir tahun 80-an 88. Jadi generasi Y ni orang kata, kenapa generasi Y ni dipanggil generasi Y? Selain daripada huruf Y, ialah dia suka tanya why. Kenapa? Jadi kita nak menjawab dulu persoalan, kenapa, mengapa, why, purke, limadha. Wanita punya keterlibatan wanita itu penting dalam pembangunan negara. Mungkin kita boleh minta setiap panel untuk memberikan satu jawapan ataupun satu komen yang menjawab persoalan why ini. Silakan kita mula dengan Ustazah Fatimah Az-Zahra. Tim je. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya lah, wanita memang penting dalam pembangunan negara sebab kalau tanpa wanita, lelaki je yang membangunkan negara, dia tak meriah. Lelaki tak boleh hidup tanpa wanita, wanita pun sebaliknya tak boleh hidup tanpa lelaki. Saya suka lah perkataan bila panggil apa tadi Kak Tim Sadari Fatimah lah. Bila Sadari Fatimah kata tak meriah tu macam mana tak meriah tu? Tak meriah maksudnya macam kita memang dijadikan berbeza. So pemikiran lelaki dengan perempuan memang berbeza. So kita memang saling memerlukan lah. So tak boleh satu je. Itu yang maksud meriah. Menarik. Tidak jadi statik je. Betul. Kalau tak dia jadi macam monoton lah. Okey, terima kasih. Bosan kan. Bosan Okey. Terima kasih Sadari Fatimah. Jadi kita boleh dengar pula dari mereka grafik kita. Mungkin Azimah boleh kongsikan kenapa Azimah? Kita sama-sama Gen Y, kenapa? Kenapa Okay, sependapat lah dengan panel pertama Tata Fatimah kan. Yelah kata lelaki dengan perempuan ni memang saling melengkapi kan. Kalau lelaki je dia jadi tak seimbang lah. Dan memang kita dah tahu sifat wanita dan lelaki ni berbeza. Mungkin ada salah satu mungkin ada sifat daripada wanita ni kita dapat melengkapkan dalam kerjaya tu apa keperluan, apa yang perlu dan apa yang tidak. Dan mungkin ada kerja-kerja tertentu yang spesifiknya lebih sesuai kepada wanita, ada kerja yang sesuai kepada lelaki. Dan sebab tu perlulah keterlibatan wanita tu dalam kerjaya ni. Dia saling melengkapi dan saling dia membangunkan ekonomi negara. Tambahan tadi maknanya perempuan ni pun ada bidang-bidang yang kita boleh bangunkan dan kita boleh menyumbang lah. Maksudnya dia ada potensi dia sendiri, betul? Betul. Okay, nice. Terima kasih Azimah. Seterusnya, macam mana saudara Radin? Apa kata Kumbang? Nanti kita setuju lah. Jangan, dia kena tambah juga. Kita tak nak konflik-konflik dengan wanita ni. Kenapa jegil mata je tu, jegilan mata itu bahaya Maksudnya macam ni, cuba jelaskan apa maksud jegilan mata tu. Maksudnya macam mana, point kenapa ni, cuba cerita lebih lanjut lagi. Dalam kerjaya memang semuanya berfungsi kita berfungsi atas kemahiran, kompetensi yang kita ada. Dia tak kira lelaki ataupun perempuan, lelaki ataupun wanita. Jadi tugas baik di rumah maupun di tempat kerja, in fact sekarang ni pun kat rumah tu pun tempat bekerja. Jadi dia tidak timbul isu sama ada penting atau tidak penting. Jadi kerja tetap kerja, kita pentingkan kepada produktiviti, kita pentingkan kepada hasil yang dihasilkan dalam pekerjaan. Jadi
sememangnya kerjasama, tolak ansur lelaki dan wanita itu memang penting. So tak ada isu pasal perkara itulah, kecuali beberapa contoh memang ada tradisinya yang menetapkan seolah-olah wanita itu di rumah begitu. Itu that kind of mentality masih ada lagi lah sekarang ni. Cuma kalau kita dalam konteks Malaysia nampaknya dia dah semakin berkurang lah hal-hal berkenaan. Betul-betul. Kalau dalam terma biasa orang yang belajar gender study ni, kita cakap pasal gender stereotyping dan sebagainya. Yang mana itu mungkin kita boleh bawa dalam sesi yang seterusnya kan. Kita bincangkan lebih lanjut. Menarik isu-isu berkenaan dengan gender dan juga jantina ini. Terima kasih kepada panelis-panelis kita. Saya kira conclusionnya the more the merrier lah. Orang ada potensi masing-masing dan perlu mainkan peranan masing-masing dalam memastikan negara kita ini menjadi negara yang lebih baik. Betul? Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Kita nak pergi kepada Ustazah Fatimah lah kan. Kepada saudari Fatimah kita. Sorry, macam mana? Kat Tim je pun boleh. Okey, Kak Tim dia nak mesra-mesra hari ni. Jadi Kak Tim, kalau kita tengok Kak Tim kalau kita Kak Tim lah, nervous lah tengok Kak Tim tiba-tiba kan. Okey, Kak Tim. Kalau kita tengok kalau kita tengok banyak literature, Syekh Hassan Torabi ini antara figura yang penting terutamanya dalam perjuangan bawah wanita di Sudan. Macam mana dia ni menekankan bahawa wanita ini adalah penyumbang dalam pembangunan masyarakat. Dia cerita jelas dalam makalah dia Emancipation of Women from Islamic Perspective ataupun dulunya dipanggil sebagai Women in Islam, yang mana makalah ini bawa satu efek yang sangat besar lah di Sudan kan. Tapi dia juga, selain daripada itu, dia juga yang antara yang kita bincang-bincang tadi tentang complementary dan sebagainya, beliau juga tekankan macam mana perempuan dan lelaki ini masing-masing ada kekurangan dan kelebihan dan masing-masing adalah melengkapi masing-masing. Maknanya lelaki melengkapi perempuan dan perempuan melengkapi lelaki. Kalau dalam terma moden kita sebut sebagai complementary leadership kan. Sekarang ni banyak literature cerita pasal complementary leadership. Jadi mungkin itu zaman sekarang kan, agak kini lah, agak terkini. Jadi mungkin tapi kita tak boleh nak nafikan juga macam saudari Radhi cakap tadi masih ada lagi gender stereotyping, malah ada lagi budaya-budaya yang tak benarkan wanita dia keluar. Saya baru berborak dengan kawan saya, dia cerita kalau di UAE, dia malah tidak benarkan isterinya video call. Video call tak boleh. Sebab dia kata nanti isteri dia tunjuk badan dekat orang lain. Kita rasa macam okey, mungkin saudara Fatimah boleh betulkan ataupun retune balik ke apa yang mereka kongsikan ni, ataupun memang betul kita je tak tahu. Okey, kita pass kepada saudari Fatimah lah. Kak Tim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. So untuk menjawab soalan fikah tu, dia lebih kepada macam kedudukan wanita lah kan dalam pembangunan negara kan. Lebih kurang macam tu. So macam yang kes kawan fikah tu mungkin sebab uruf dia dah memang macam tu. Kalau macam kita kat sini open je kan. So agak berlainan lah. So untuk menjawab soalan tu kita boleh tanya balik macam mana boleh datangnya persoalan kedudukan wanita dalam pembangunan negara ni. Kenapa dipersoalkan kedudukan wanita ni dekat mana? Kat atas, kat bawah ke macam tu kan? So kita lagi satu, pembangunan negara ni apa yang nak dibangunkan? Adakah semata-mata fizikal negara ataupun pendidikan masyarakat? Okay, so benda-benda tu kita jawab dulu persoalan tu, lepas tu baru kita boleh proceed untuk jawapan seterusnya lah. So bila ada persoalan kedudukan wanita ni, rasanya pada pendapat saya lah, dia terkait dengan situasi zaman dulu. Zaman dulu hatta sebelum kedatangan Islam pun wanita ni memang dipandang rendah. Kalau kita tengok dalam zaman tamadun Greek, Yunani, zaman jahiliah, mana-mana agama, mana-mana bangsa ataupun tamadun memang memandang rendah wanita. So wanita ni sebagai the second human being, macam tu. Ada yang istilah macam tu. So memang lelaki atas, wanita bawah, macam tu. Tapi
bila datangnya Islam dia jadi lain. So kita pergi dulu tengok sejarah sikit kenapa dan macam mana wanita tu dipandang rendah. So ada antara tamadun ni yang wanita dia jadi pelacur, hanya alat pemuas nafsu seks, lelaki. Lepas tu macam ni lah, macam yang Fika cakap tadi, tak dibenarkan keluar, dikurung dalam rumah. Lepas tu kalau suami, contoh masa zaman jahiliah pun, kalau suami dah meninggal, orang lain boleh cop perempuan tu. So mungkin, lepas tu anak-anak perempuan ditanam hidup-hidup. So itu antara kes-kes atau situasi yang mana martabat seorang perempuan tu di bawah lelaki. Dia tak setara. So bila datangnya Islam, baru diangkat wanita tu menjadi satu martabat yang sama sebenarnya levelnya dengan lelaki. Okay, so itu kita semua tahulah. Lepas tu dalam kerjaya pula, wanita ni sama juga. Bila dah Islam dah angkat kedudukan dia, so dalam negara ke dalam kerjaya ke, sama juga martabat dia dengan lelaki, bukan di bawah. Okay. Lepas tu lagi satu martabat perempuan ni, okay, kita tengok dalam kerjaya, macam kita tengok sirah Rasulullah, banyak nama-nama yang kita boleh ambil ambil contoh. Macam isteri Nabi sendiri, Sayyidatina Khadijah, seorang tokoh corporate, itu kerjaya lah kan. Lepas tu Ummu Sulaim, Ummu Atiyah, Rufaidah ni jururawat yang merawat para mujahidin yang dalam perang. So dia dilibatkan dalam perang untuk merawat para pejuang yang cedera. Okay, so itu kerjaya lah, jururawat. Biasa kalau hari jururawat sedunia kita ada sebut satu nama orang lain, bukan Rufaidah tu, tapi jururawat pertama dalam Islam adalah Rufaidah. So itu kerjaya. Sebenarnya martabat wanita ni memang diangkat pun dalam hatta dalam kerjaya, dan memang wanita tak boleh lari daripada proses pembangunan ataupun pendidikan dalam negara. Okay. Takat itulah dulu. So banyak sebenarnya kalau kita tengok dalam sirah, contoh-contoh atau figura-figura yang memang sepatutnya kita yang contohi dalam kerjaya kita sebagai seorang wanita. Allahuakbar. Terima kasih Saudari Fatimah, menarik. Sebabnya saya suka bila Kak Tim disebut macam mana wanita ini bila Islam datang, daripada dia, we are the second human being atau the second being kepada the same being. Maknanya dari segi karamah insaniah itu, wanita dan lelaki itu adalah sama kan. Cuma mungkin interpretasi itu berbeza, dan sebab sebelum tu pun Kak Tim ada sebut pasal uruf kan. Macam mana budaya negara itu membentuk macam mana Islam melayan atau lelaki Islam itu melayan wanita dia sendiri. Menarik, tapi memang seronok lah, sebab saya selalu fikir walaupun macam mana teruk pun budaya dia, tapi kalau kita betul-betul pegang, antara orang yang terbaik antara kita adalah orang yang paling baik kepada isteri dia kan. Maknanya kalau orang itu adalah betul-betul lelaki yang baik, tidak kira di mana dia berada, dia akan baik kepada wanita dia lah. Cuma definisi baik itu yang bagaimana. Terima kasih Kak Tim atas perkongsian tu. Okey, Azimah, kalau kita tengok wanita ni spektrum dia sangat luas. Maksudnya jenis wanita yang ada dekat dalam dunia ni lah kan, spektrum dia sangat luas. Kita tengok daripada wanita, daripada status ada yang single, ada yang masih berkahwin, yang sudah bercerai, yang ditinggalkan suami, ibu tunggal. Dari pekerjaan pula ada yang bekerja dari rumah, yang menjadi suri rumah tangga, ya macam-macam lah jenis kan. Jadi Azimah selaku orang yang dah bekerja, dah berkecimpung dalam dunia corporate ni kan, Aras Mega bukannya satu company yang kecil kan, kalau sebut tak Allah semua tahu kan, company penerbitan yang besar. Mungkin boleh kongsikan apa isu-isu yang mendepani wanita. Mungkin Azimah boleh kongsikan Azimah punya pengalaman sedikit ke kan. Macam mana Azimah sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang isteri, seorang menantu lagi kan, menjalankan anak dan sebagainya, menjalankan tugas dan pada masa yang sama menjadi wanita yang berkejaya. Silakan Azimah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, bagi saya lah cabaran, saya akan kongsikan sedikit cabaran dan mungkin sedikit penyelesaian lah untuk wanita, terutama wanita yang berkejaya. Tak kira lah yang berkejaya di
dalam rumah, bekerja di dalam rumah ataupun bekerja di pejabat di luar rumah lah. Dan saya fikir saya nampak sepanjang selama saya bekerja lah. Saya kata ni dah masuk 6 tahun lebih lah saya bekerja, dan sekarang bekerja masa bujang dia berbeza dengan bekerja lepas kahwin, berbeza lagi dengan bekerja dah kahwin, dah ada anak. Okay. Menarik tu, boleh kongsikan masa-masa tu kan. Nampak perbezaan dia, nampak fasa dia bila kita bekerja dalam bidang yang sama tapi dalam 3 fasa yang berbeza lah. Masa kita bujang, masa dah kahwin dan masa dah ada anak. Sekarang ni nampaklah step by tanggungjawab tu, pertambahan tanggungjawab tu kan, dan macam mana kita mengendalikan je lah. Dan saya nampak sekarang ni isu yang paling saya kira paling besar lah, terutama bagi kita wanita. Saya nampak 2 isu. Yang pertama, masa dan emosi. Ya, ini isu yang sangat dekat lah dengan wanita. Bila kita bekerja, tambah lagi dengan kita ada tanggungjawab sebagai isteri, sebagai ibu. Yang pertama, saya minta maaf ada yang terframe. Okay, yang pertamanya masa lah. Memang kita ada kekangan masa yang, tambah lagi dengan saya bekerja sebagai dalam bidang design, yang memang tak dinafikan bidang design ni memang boleh kata satu bidang yang dia sibuk lah. Tapi saya tak suka nak kata sibuk sangat, sebab saya rasa setiap kerja, semua orang yang bekerja, semua orang sibuk. Cuma macam mana cara kita mengendalikan kesibukan kita tu. Yang sekarang, isu yang pertama adalah masa lah. Bila saya nampak bila kita ada tanggungjawab dengan keluarga dan kita ada tanggungjawab dengan kerja, masa kita akan ada satu kekangan masa. Dan macam mana kadang-kadang tu kita tak tahu macam mana nak bahagikan masa tu antara kerja dan juga keluarga kan. Dan bila kita tak dapat nak kontrol, tak dapat nak kendalikan masa tu dengan betul, dia akan efek kepada emosi. Dan isu yang kedua saya nampak emosi lah. Dia akan efek bila kita tak dapat nak bahagikan betul-betul masa, dia akan efek pada emosi kita lah. Kita akan rasa kita rasa tak adil. Bahagikan masa tu dia tak adil. Masa dengan family, mungkin kita bagikan sikit ke, kita terlalu fokus kat kerja ke. So bila berlakunya masalah dengan masa tu, dia efek pada emosi. Dan saya nampak penyelesaian dia kita selesaikan emosi dulu. Dah selesai emosi baru dia kita dapat selesaikan masalah masa. Saya kongsi sedikit pengalaman lah. Sepanjang setahun saya bekerja, lepas setahun bekerja, saya pernah ambil keputusan untuk berhenti. Tapi saya nampak kebanyakan rakan-rakan sekerja saya lah yang saya nampak macam mana diorang boleh kekal sampai 10 tahun bekerja. Ada yang seorang ibu yang dah ada anak, yang anak dah 4-5 orang, beza dengan saya yang baru seorang je anak. Macam mana diorang boleh kendalikan benda tu lah, masalah ni kan. Dan bila lama-kelamaan saya nampak mereka ni, yang saya nampak lah rakan-rakan office saya ni, kebanyakannya yang kekal, dan saya nampak diorang ni perform lah dengan kerja. Kuncinya saya nampak mereka ni jaga hubungan dengan Allah lah. Saya nampak yang mereka ni jaga solat. Memang masuk waktu, tinggal dulu kerja, pergi solat dulu. Memang dia jagalah hubungan dengan Allah tu, dia jaga. Dan mungkinlah bila hubungan dengan Allah tu dah jaga betul, dia akan jadi, dengan kerja pun kita akan all out sebaik mungkin. Kita dah rasa kerja tu macam ibadah lah, kan. So bila dia automatik lah, bila kita dekatkan diri dengan Allah, dia akan neutralkan balik emosi kita lah benda tu. Kadang-kadang bila kita stres buat kerja, kita ambil 5 minit sekejap, kita solat ke apa, dia akan jadi release balik stres dia, kan. So bila emosi tu dah stabil, kita dah jadi kuat balik emosi kita, dah boleh berfikir secara waras. Dan masa tu lah kita boleh cuba selesaikan masalah masa tu dengan sebaik mungkin. Kita dapat, kita boleh fikir di mana keutamaan lah, mana dulu yang lebih penting, macam mana kita nak bahagikan masa dengan sebaiknya.
Dan dua isu ni itulah saya rasa yang sangat dekat dengan wanita lah, dengan kita. Masa dan emosi. Bila kita dapat selesaikan keduanya, saya rasa tak ada masalah wanita nak libatkan diri dalam kerjaya ke, janji kita ada matlamat, kita ada target dan InsyaAllah kita boleh tak ada dah orang kata wanita ni tak boleh berjaya kan. Cuma kita perlu bijak dan bagaimana cara kita bijaklah untuk menangani segala masalahnya. Sentiasa fikir positif. Okay, itu saja. Terima kasih Azimah. Saya suka bila Azimah yang sentuh berkenaan dengan emosi. Kita boleh dengar daripada ramai orang, tapi Azimah ni kepada tuan-tuan yang mendengar, Azimah ni antara orang yang paling tenang lah saya pernah jumpa kan. Kalau jumpa orang dia senyum je, relax je. Jadi itu rupa rahsia dia. Rahsia dia jaga hubungan dengan Allah, maka insyaAllah yang lain-lain akan fall into places. Dan macam Azimah cakap tadi, be positif lah. Tapi tak dinafikan juga kadang-kadang emosi kita ni kalau kita rasa bukan hanya dengan kalau kita rasa kita perlukan bantuan, maka kita perlu cari bantuan lah. Kalau macam di Helwa kita ada Rahmah Support Team yang mana kita tu cuba bantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan dari segi emosi dan emosi lah dan psikologi khususnya. Jadi kita bergerak kepada soalan seterusnya. Abang Radin, saudara Radin, kalau kita tengok antara bilangan wanita, kalau kita tengok betul-betul telah terdapat kesenjangan yang besar atau gap yang besar di antara bilangan wanita yang masuk kepada IPT, Institut Pengajian Tinggi, tak kira lah IPTA ataupun ITS, dan mereka bilangan wanita yang masuk ke dalam alam pekerjaan. Macam yang saya kongsi tadi lah, hanya 39% daripada total keseluruhan yang memasuki alam pekerjaan. Sama seperti yang dilaporkan oleh Astro Awani pada 13 Disember 2018. Astro Awani dah melaporkan bahawa memang berlaku kesenjangan yang besar. Dia berdasarkan dengan kajian yang dilakukan oleh Khazanah Research Institute. Jadi Khazanah Research Institute cakap wanita sebenarnya merangkumi 70% kumpulan pelajar yang akan masuk ke dalam pekerjaan. Tapi penyertaan dalam tenaga kerja adalah rendah. Kalau kita compare data 2018 dan 2020 mungkin tak sama kan, tapi kalau kita tengok daripada 70% orang yang sepatutnya memasuki alam pekerjaan, tetapi kalau 2019 kita ada hanya 39%. Maknanya sekurang-kurangnya ada 31% yang missing. Jadi kalau kita tengok antara selain daripada yang Azimah cakap tadi kan, Azimah dia dah sentuh tentang dalaman wanita itu sendiri, dalaman kita sendiri, macam mana kita nak kekal kuat dan menjaga masa kita dan emosi. Tapi salah satu benda yang disebut dalam artikel tersebut ialah sokongan kepada wanita ini adalah minimum selain daripada diskriminasi yang berlaku. Saya bagi satu contoh. Contohnya jika Kiah, Kiah nama artis zaman sekarang kan, nama yang paling popular di Malaysia, Kiah. Jadi katakanlah Kiah, seorang graduan kelas pertama IPTA yang hebat lah kiranya kan, antara yang terbaik, seorang graduan kelas pertama. Sebaik sahaja dia menamatkan pembelajaran, sebaik sahaja menamatkan pengajian, beliau berkahwin dan alhamdulillah direzekikan terus ada anak. Bila ada anak, orang sekeliling dan beliau sendiri merasakan terpaksa tinggal di rumah untuk membesarkan anak sendirilah. Tak apalah, tunggu anak besar. Atau pada ketika itu mungkin suaminya juga tidak mempunyai pendapatan yang kukuh yang memaksa dia untuk tinggal di rumah. Tapi semakin lama, bila Kiah semakin lama duduk rumah, Kiah yang seorang graduan kelas pertama IPTA ini duduk di rumah semakin lama, beliau merasakan semakin kurang peluang untuk beliau memasuki alam pekerjaan. Bukan hanya beliau merasakan dan ini adalah selari dengan apa yang Khazanah Research Institute dapat. Dia kata memang semakin lama orang tu jauh daripada alam pekerjaan, maka semakin kurang peluang dia untuk masuk alam pekerjaan. Sama juga dalam kes Kiah ni, dia punya keluarga pula semakin membesar. Jadi lama-lama dia rasa macam tak apalah, aku give up. Jadi bila Kiah give up, kita tidak mengatakan dia tidak menyumbang langsung kepada negara. Ya, dia menyumbang kepada negara. Tetapi sumbangan beliau sebagai seorang graduan kelas pertama yang bijak dan mempunyai idea-idea yang boleh disumbangkan, boleh disumbangkan dengan cara yang lebih besar. Maka
oleh sebab itu negara telah kehilangan satu aset Kia. Kan? Okay. Jadi mungkin Abang Radin boleh kongsikan macam mana atau apa caranya selain daripada Kia itu sendiri, Kia menguruskan diri dia, mungkin orang-orang sekeliling atau sistem sokongan yang boleh diberikan oleh pihak kerajaan, komuniti, keluarga dan terutamanya suami Kia yang juga patutnya menjadi partner atau ahli kongsi lah dalam keluarga dan dalam rumah tangga mereka. Silakan saudara Radin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Afika. Cerita Kia ni sebenarnya bukan cerita yang terpinggir. Itu adalah cerita yang major sebenarnya. Dia adalah mainstream. Yang mana memang banyak wanita merasai pengalaman yang sama. Seperti yang Afika cerita tadi tu, sebenarnya isunya adalah dua. Satu, yang pertama tentang sokongan dia. Yang pertama macam yang Azimah cerita tadi, maksudnya diri dia sendiri merasakan bahawa dia tak boleh sebab dia mengutamakan keluarga dan anak-anak dia. Namun satu lagi faktor yang boleh counter atau balancekan faktor dalaman itu adalah faktor luaran. Faktor luaran yang kita masukkan ini adalah juga terbagi pada dua. Satu faktor individu, satu faktor organisasi. Kita pergi pada faktor individu ni. Faktor individu ni termasuklah faktor suami, faktor rakan sekerja, faktor anak-anak, faktor ibu bapa. Ibu bapa termasuk dulu lah, ibu bapa dan mertua. Dan faktor pembantu rumah, faktor pengasuh, itu semua mainkan peranan. Itu individu. Faktor yang kedua adalah faktor organisasi. Organisasi itu majikan sebagai satu organisasi itu sendiri. Ataupun lebih besar kerajaan lah dari segi polisi-polisi tertentu. Okey, kita go one by one. Dari segi faktor individu itu sendiri, ada satu kajian ni daripada mana dia baca ni? UPM. Dia cerita tentang faktor individu yang memainkan peranan kepada keberjayaan ataupun penghasilan wanita dalam kerjaya. Jadi antara yang dia cerita tu tentang faktor suami lah yang paling besar sekali kat situ. Faktor suami yang mana memainkan peranan paling besar membantu ketika daripada awal lagi, ketika support untuk melahirkan anak. Ialah cerita anak ni bukan cerita mak je kan, bapak pun sudah tentulah tanggungjawab. Therefore suami perlukan peranan daripada awal lagi nak berkeluarga itu sendiri. Even sebelum tu lagi, kalau kita go back sebelum masa nak kahwin tu dulu, cerita dulu, I nak bekerja tau. Dia kena cakap macam tu. Dia tak boleh nak apa, alah malu-malu kan, tengah berkapa-kapa kan, segan nak cakap kan. Malu-malu. Lepas tu bila nak dah barulah nak mula cerita lah. Dan suami kata, I punya pendirian tak boleh, I punya pendirian isteri kena berada di rumah. Kan susah tu. So, daripada awal kena ada persefahaman bahawa suami memerlukan isteri memerlukan isteri dalam bekerja. Jadi persefahaman tu kena ada. Macam saya sendiri, saya kata saya nak isteri saya bekerja sebab ekonomi payah sekarang ni kalau isteri tak bekerja. Susah. Sebab ekonomi sekarang memang tough. Nak menjaga anak seorang, dua orang, sekarang dah 4 orang, memang tough. Kalau seorang bekerja saya tak boleh bayangkan. Tak payah ceritalah, keluarga kita pun ada. Bila yang isteri tiba-tiba putus pekerjaan, memang jam habis, satu family jam. Maksudnya faktor pendapatan itu perlu datang sebolehnya daripada pelbagai sumber lah, daripada suami, daripada isteri. Itu yang pertama. Therefore peranan suami itu sangat penting. Yang kedua, peranan anak-anak. Peranan suami tadi seperti menyokong rumah tangga. Menyokong rumah tangga ni penting ni. Ni pun sama juga ni. Membantu menguruskan rumah tangga, pergi ke pasar, membasuh, menyediakan pakaian. Ini satu benda kerja, kalau ikut pengalaman saya, nightmare lah. Nightmare ni nak sidai kain, nak lipat kain. Kita ada bilik khas untuk baju saja. Jadi tetamu semua tak boleh masuk bilik tu. Sebab bilik tu horror, jangan masuk. Jadi itu kena sama-sama lah buat kan. Tak boleh menjaga isteri dalam pantang, menguruskan anak-anak ketika isteri bertugas. Ini penting tu suamilah, banyaklah cerita pasal suami ni. Dari segi aspek majikan,
saya skip lah banyak anak-anak, faktor pengasuh itu tu kita banyaklah cerita, boleh cerita lagi lepas ni. Tapi faktor majikan pula. Kita perlukan majikan yang prihatin. Majikan yang prihatin. Dia ada stereotip tentulah macam kita cerita daripada awal tadi. Wanita ni take care, woman take care, men take charge. So dia ada that kind of stereotype. Stereotip itu perlu ditiadakan sebenarnya. Stereotip tu perlu ditiadakan. Apa lagi stereotip yang ada? Contoh stereotip yang ada, contohnya dari segi career enhancement. Career enhancement ni contohnya leadership opportunities, peluang untuk kenaikan pangkat ataupun peluang untuk pergi kursus-kursus yang membolehkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji ataupun peluang-peluang untuk membina networking. Yang ni pun ada tak apa stereotip dia? Kalau hantar wanita ni Kang, nanti Kang dia berhenti, Kang dia company ala rugilah hantar jauh-jauh pergi kursus apa semua kan. Baik hantar yang lelaki ni ada peluang jangka panjang sikit nak jaga. Jadi that kind of utilitarian mentality itu dan stereotyping itu menjadikan ruang pekerjaan itu sangat terhad untuk wanita. Jadi wanita dia kena menunjukkan dia punya keluarbiasaan itu. Itu yang sampai tak nak kahwin ataupun anak cukup seorang atau dua orang cukup. Tak nak 3 orang 4 orang dah suami kat rumah dah munyuk muka dah kan. Gitu. Okay. Jadi this kind of mentality menyebabkan sukarnya wanita untuk career, untuk advance dalam career. Dan yang ketiga tentang sokongan yang paling asas sekali lah, sokongan terhadap dia nak uruskan diri dia dan keluarga dia. Contohnya macam sudah tentu dalam berkeluarga, ada anak-anak, dia nak uruskan anak-anak, uruskan rumah tangga ni satu hal yang besar. Of course lah, bapa pun boleh uruskan, tapi biasanya pada kebiasaannya anak-anak dia akan lebih kepada ibu. Terutama yang peringkat prasekolah lah, 6 tahun, 5 tahun, apa lagi yang masih menyusu, yang memerlukan direct touch daripada ibu. Therefore memang beban, bukan beban lah istilah dia, that kind of responsibility itu lebih kepada ibu. Jadi kalau majikan tak faham isu ni, then it's going to be a big problem kepada wanita untuk meneruskan kerjaya dia, terutama apabila dia ada anak-anak kecil. Jadi macam sokongan seperti nursery, sokongan seperti bilik untuk menyusu. Nursery tu ada kajian yang UTM tadi menunjukkan bahawa nursery yang berada di kawasan pejabat akan lebih memberikan produktiviti yang lebih tinggi kepada pekerja berkenaan berbanding nursery yang berada dekat luar. Make sense pun kan? Jadi ibu tak perlu risau, dia buat kerja dengan serius, ada apa-apa hal dia boleh turun kat bawah je pergi nursery. Jadi benda tu mudah. Jadi dah sudah tentu akan berikan impak yang baik kepada pekerja dan kepada wanita itu sendiri. Itu sedikitlah antara apa yang saya boleh kongsikan dalam setiap ini. Oh, terima kasih Saudara Radin, menarik isu-isu yang kupaskan. Jadi dia bahagikan kepada dua. Tadi Azimah pun dah cerita tentang dalaman dan Saudara Radin lebih fokus kepada luaran kan. Abang Radin cerita tentang bagaimana orang luar itu sebagai individu dan khususnya dia zoom in terus kepada suami-suami kan. Geng-geng suami-suami ini macam mana ingin mensupport isteri tu. Yang penting, saya suka bila Saudara Radin cerita, kita kena dapatkan agreement. Saya ingat dulu, kalau sini saya dulu pun dia ada cerita, apa-apa pun sebelum kahwin pastikan ada agreement dengan suami. Kalau rasa tak percaya, buat agreement bertulis, sign, stamp, pergi stamp kat pejabat hasil kalau tak percaya sangat kan. Jadi dia legally boleh bergerak dalam legal. Satu lagi, bila Saudara Radin bercerita tentang bagaimana support system itu bukan hanya membantu wanita itu menguruskan anak-anak tetapi juga menguruskan diri. Kadang-kadang, ni daripada pemerhatian saya lah kawan-kawan sekeliling sebagainya, salah satu benda yang mengganggu emosi seorang wanita ini bila dia itu hanya dilihat sebagai seorang isteri, hanya sebagai seorang ibu tetapi tidak dilihat sebagai seorang wanita.
Bila tidak dilihat sebagai wanita, keperluan dia ni tidak dipenuhi lah. Contohnya keperluan fizikal, dan kita kawan-kawan, kita perempuan kan, kita kena ada jemah momen dengan kawan-kawan kita kan. So kalau jemah momen tu tak ada, kita rasa kekosongan lah. Sebab jemah momen itu juga mungkin salah satu cara macam kita nak menguruskan emosi kita. Okay, dan saya ingat lagi bercakap pasal anak ramai dan sebagainya. Saya lahir daripada keluarga yang agak besar, 7 orang adik-beradik. Dan ibu saya ibu yang bekerja, wanita bekerjaya lah. Bila saya tanya dia, sebab kita bila kita dah kerja kan, baru kita rasa macam, ish, aku single pun susah nak settle, macam mana nama aku dengan 7 orang anak. 7 orang anak ni, dapat pula anak nama Nur Afiqah kan. Allah je lah tahu macam mana nak menguruskan seorang Nur Afiqah tu. Jadi saya tanya dengan mak saya, Ma, macam mana mama boleh boleh uruskan kita orang bertujuh kan? Mak saya jawab satu je, jawapan dia ringkas, padat. Sebab ayah kau papa. So dengan ayat itu saya dah faham dah. Kalau orang lain, mak saya kata mungkin seorang dua je lah, dah tak sanggup dah. Nak kata macam tu lah saya boleh faham lah. Okay, untuk pusingan terakhir mungkin kita nak dengar wrap up session lah kan. Wrap up mungkin pesan terakhir atau apa-apa sahaja closing remark daripada panelis kita mula dengan Ustazah Fatimah kat tim. Go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So untuk kesimpulan ni, kalau kita tengok balik hukum wanita bekerja tu, dia ada 3 elemen lah. So kalau kita tengok yang pertama, kerja tu mesti salah satu jalan untuk dia beribadah. Maksudnya kerja tu dikira ibadah jugalah. Mesti diniatkan begitu. Lepas tu yang kedua, wanita yang bekerjaya ni mesti menjaga akhlak, maruah dia sebagai wanita muslimah. Itu dekat mana-mana pun walaupun tak berkejaya ataupun tak bekerja, itu perlu jaga juga. Dan last sekali adil. Maksudnya dia kena adil antara kejaya dengan keluarga dia. So kalau macam lebih sangat kepada kejaya ataupun terabai keluarga, so dikira tidak adil, takut-takut kejaya tu tak jadi ibadah. Okay, dan saya suka untuk kongsikan surah Al-A'raf ayat 96. Kalau boleh ceklah lepas ni kan, maksud dia cantik. Okay, dan jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. So maksudnya kat sini, dalam apa jua yang kita nak buat, kita sebagai suri rumah ataupun kita sebagai wanita berkejaya, takwa dengan iman tu tak boleh lepas daripada diri kita semata-mata mengejar apa yang kita rasa benda tu penting untuk kita. So itu benda iman dengan takwa tu mesti kena jaga juga, walaupun kita nampak macam pembangunan negara ni kita perlu kejar kan, tapi jangan sampai mengesampingkan iman dengan takwa kan, kena jalan selari. Wallahualam. Okay, terima kasih Kak Tim. Cuma saya ada soalan sikit je Kak Tim. Sebab Kak Tim tadi kata kan 3 syarat untuk wanita bekerja kan. Tapi bila saya tengok 3 syarat ni sebenarnya dia bukanlah terhad kepada wanita je kan. Macam lelaki pun kena fulfill 3 syarat ni juga, betul tak? Okay, jap. Yang akak rasa 3 tu kenapa ditekankan kepada wanita, sebab wanita tak wajib pergi kerja kan. Tapi lelaki wajib. So macam tu lah, kalau lelaki yang wajib pergi kerja, mestilah fulfill 3-3 tu juga. Okay, tu je. Okay. Menarik. Seronok rasa macam usrah balik dengan Kak Tim zaman UAE kan. Okay, terima kasih Kak Tim. Seterusnya Azimah mungkin boleh bagi closing remark untuk sesi kita sembang Helua ni. Okay, bismillah. Saya rasa kita sebagai wanita ni tak kira lah yang berkejaya atau tidak. Saya rasa kita perlu improve diri kita lah. Makin hari ke hari, tahun ke tahun, kita kena improve diri. Sekurang-kurangnya kita ada kayu ukur lah. Mungkin dalam tahun, bila kita bekerja tu, tahun pertama kita rasa kita tak pakar dalam banyak benda. Masuk tahun kedua kita dapat improve sikit-sikit kan. Contoh macam saya dalam design, mungkin saya banyak layout buku. So mungkin saya nampak tahun pertama mungkin sehari tu aku dapat buat 10 muka surat mungkin lah, satu muka surat. Dan masuk tahun kedua takkan nak stick kekal satu page je juga kan. So mungkin tahun kedua tu aku dah improve, sehari aku boleh siapkan 10 muka surat. So kena ada kayu ukur lah, kita kena sentiasa improve diri. Sama juga bila kita balik rumah dalam keluarga,
sesibuk mana kita pun dekat keluarga pun kita rasa kita boleh improve diri. Mungkin selama ni kita sibuk, tak sempat nak, mungkin kalau balik tak sempat nak masak, mungkin lama-kelamaan mungkin kita dapat improve. Dapatlah Ella dapat masak satu juadah. Dia ada improvement lah. Bila ada improvement tu, dia akan, keyakinan diri kita akan rasa lebih yakin diri lah bila kita dapat improve diri. Dan mungkin bila dia bukannya improve diri ni bukan sekadar untuk diri kita je kebaikan dia. Bila kita improve tu bakat yang kita ada, kebolehan kita ada ni kita sumbangkan dalam bidang kerja. Dan dalam keluarga pun itulah kebolehan kita boleh sumbang. Sekurang-kurangnya kalau kita tak dapat sekalipun menyumbang bagi sumbangan yang besar dalam masyarakat, sekurangnya dapat bagi sumbangan yang kecil dekat tempat kerja dan keluarga, itu pun bagi saya cukup lah bagi kita yang banyak kekangan ni kan. Dan mana tahu mungkin sumbangan kita yang kecil dalam keluarga, dan mungkin nanti suatu hari keluarga kita, anak-anak ke, dia akan membesar. Bila kita dah ada satu visi kan, kita nak keluarga yang macam mana, kita nak kerja yang macam mana, mungkin satu hari nanti itulah keluarga tu lah yang akan besar dalam masyarakat kan. Kan itu sumbangan kecil lah kan kepada keluarga, dan keluarga yang akan membentuk masyarakat yang lebih besar kan. Itulah saya rasa improve diri. Terima kasih Azimah. Mungkin boleh lambai sikit Dina macam nak masuk je. Bye. Bye. Seperti Azimah cakap, bye-bye Dina. Tu dia punya heroin Puteri AM bertiga. Jadi macam Azimah cakap kita sentiasa perlu improve diri, letakkan target setakat mana kita nak improve diri kita. Dan saya suka tengok belakang tu ada tulis life is a happiness. Betul tak? Betul ke macam tak betul dia baca? Life is a journey. Life is a journey. Life is a journey. Terima kasih saudara Radin. Tak pakai spek pun nampak hebat. Okey, terima kasih Azimah. Jadi yang terakhir kita dengarlah kata-kata dari saudara Radin, naib Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, tentang isu dan topik kita pada hari ini. Silakan saudara Radin. Wanita berkerjaya dia memerlukan perasaan yang bukan sekadar rasa persepsi, tapi dia perlu sebenar, mesti real bahawa dia ada ruang dan peluang untuk maju dalam bidang apa pun yang diceburi. Betah lagi memang dia ada kemahiran dan kompetensi itu. Jadi there will be no excuse tentang itu. Therefore, oleh sebab itu, apa yang perlu dibuat ialah kena pastikan bahawa ruang pekerjaan itu sifat dia inklusif kepada semua, dari segi gendernya. Jangan ada yang terasa wanita terasa wanita terasa bahawa tempat ni macam bukan tempat aku. Susah tu. Jadi itu akan jadi masalah. Jadi dia kena mental dia pula kena kuat untuk balancekan benda tu. Inklusif. Yang kedua dari segi etnik sama juga. Bukan sekadar gender je, etnik sama juga, ada juga bangsa Melayu semua kan. Tiba-tiba Melayu ada yang bangsa lain, sudah dia pun rasa bukan kepunyaan. Sama juga. Dia sama. Dekat sekolah, macam saya kat sekolah ada ramai semua cikgu perempuan. Cikgu lelaki ada 3 orang je. Tak terasa bahawa dia tak inklusif tempat tu. Kan semuanya bawa baju kan. Kita sembang hal baju, akhirnya tak inklusif. Jadi isu ni dia sebenarnya perlu clear bahawa mentaliti kita perlu berubah. Jangan ada rasa dismiss atau ignore atau rasa eksklusif. Yang kedua tentang peranan majikan dan ibu maksudnya keluarga, suami. Peranan itu sangat penting lah. Jadi habis kalau dah kahwin kan, dah ada anak nak buat macam mana? Telan je lah kan. Tak begitu. Kena ada komunikasi yang jelas mula. Maksudnya apa hal pun asas kerukunan rumah tangga ialah konsepnya ialah perkongsian. Jadi kena faham dan kena komunikasi balik. Kalau tengok saya punya pengalaman kita,
wanita-wanita yang berjaya ni kebanyakannya yang mereka bos-bos kita kan, tengok yang hebat-hebat ni kata mereka ni berjaya bukan mudah dan kita tengok balik betul faktor-faktor itu memang sangat berperanan, faktor suami terutama dan faktor anak-anak. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok ada yang anak ramai, siap ada OKU lagi, tapi percaya so ini sangat luar biasa. Maknanya bukan peranan luar sangat, tapi peranan dalam itu yang sangat kuat. Jadi sebenarnya akhirnya kita akan menganggap bahawa sebagai makro sudah tentu terhadap polisi kerajaan tentang kejaya. Macam tahun lepas masa Kementerian Wanita dia dah bagi sponsor kepada pengusaha-pengusaha nursery di tempat kerja. Masa zaman yang sebelum ni lah, tak tahu sekarang ni dia teruskan ke tak sure. Tapi maksudnya itu adalah polisi yang sangat baik, tak pernah dibuat sebelum ini. Sebab tu kita kena bagi kredit kepada polisi yang berkenaan. Dan kita sebagai individu sudah tentu kita akan kata bahawa kita kena support dan sokong sebab semua ini adalah latar dan potensi semua manusia kita. Having said that, saya nak letak nota akhir sebelum berakhir, nota kecil bahawa sekiranya kita tak ada dan kita memang tak mampu untuk berhadapan dengan semua itu dan akhirnya terpaksa untuk bekerjaya di rumah sebagai suri rumah tangga sepenuh masa, walaupun kita ada degree first class, honors, kita kena letak juga mentaliti, mindset bahawa this is not the end. Kita kena letak mentaliti itu. Maksudnya apa? Maksudnya dalam membangunkan masyarakat tamadun sudah tentu anak-anak memerlukan didikan ibu yang sangat cerdik, sangat genius, sangat baik, sangat bervisi besar. Dan percayalah, anak-anak yang berjaya ini dia ada ibu yang sangat hebat, yang sangat memberikan peranan dan sangat memberikan motivasi kepada anak-anak. Tengok background dia, pasti adalah sesuatu yang sangat hebat dan luar biasa. Terima kasih Afiqah. Okay, terima kasih Saudara Radin, sangat menarik perkongsian hari ini. Tapi saya ada terima satu soalan online. Mungkin soalan ini untuk Azimah dan Kak Tim lah. Selepas ini kita akan tanya dengan Ketua Helwa, dengan Kak Yus juga. Okay, soalan dia bertanya daripada Mizra Midin, ni pun sahabat Helwa Sababa kita. Dia tanya apa yang motivate kakak-kakak Helwa yang dah kahwin ni untuk terus bekerja. Sedangkan kita pun maklum bahawa tugas bekerja itu bukanlah terletak di pundak kita. Gitu soalan dia. Siapa nak jawab dulu? Azimah? Saya jawab dulu lah. Siapa? Azimah. Azimah dulu. Berebut. Okey. Sila Azimah. Okey. Macam soalan dia? Apa yang motivate Azimah untuk terus bekerja? Macam mana, apa yang motivate yang dah berkahwin ni masih lagi nak bekerja? Walaupun dah, yalah kita bukan terletak di tanggungjawab kita lah macam tu. Apa yang motivate untuk kerja dan saya rasa kerja, mungkin kalau orang tanya kenapa seorang wanita, terutama isteri lah, kenapa isteri bekerja, biasanya kebiasaannya jawapan dia bagi untuk sama-sama bantu pendapatan keluarga. Itu jawapan yang normal lah. Dan bagi saya itu salah satu jawapan juga. Dan lagi satu, saya rasa satu kejayaan bila kita bekerja ni dia satu kepuasan. Dan dia tengok kepada keadaan lah. Mungkin kalau untuk saya ni ada, dia macam yang Abang Radin cakap lah, ya, apa-apa pun ikut terpulang kepada komunikasi antara kita satu keluarga kan. Kalau suami tak kisah kita nak kerja tak apa, apa-apa pun ikut kesepakatan suami isteri kan. Tapi bagi saya, selain daripada saya dapat pendapatan sendiri, saya merasakan satu kepuasan. Itu adalah benda yang kita buat benda yang kita minat, dan kita dapat kita dapat improve ilmu makin hari. Kita dapat dalam benda yang kita minat tu, kita dapat improve, dapat banyak ilmu. Dan
itu satu kepuasan bagi saya, dan saya rasa bukan ilmu yang kita dapat tu bukan setakat untuk kepuasan diri saja, tapi saya cuba saya memang dah tekadkan daripada awal apa saja bidang yang aku tempuh lepas ni, saya harap saya dapat menyumbang, tak banyak, sedikit lah saya dapat menyumbang tu pun, bila kita ada kelebihan dan kita dapat sumbangkan kelebihan kita, dia satu kepuasan yang tak dapat digambarkan lah macam mana. Kita buat orang bahagia, kita rasa bahagia. Akhirnya kita akan rasa bahagialah. Okay, gitu saya cakap. Basically untuk self-satisfaction lah kan. Okay, menarik tapi saya, okay, sebelum saya cakap lagi, Kak Tim silakan respon. Mungkin Kak Tim boleh cerita juga kan apa yang motivate instead of bekerja, sebab Kak Tim dia duduk rumah, Kak Tim serumah kan Kak Tim kan? Bekerja sendiri. Bekerja sendiri. Selain daripada tu, Kak Tim ni juga masa dah ada anak, dia masih lagi menyambung pelajaran dia sama masa, dan mungkin Kak Tim boleh kongsikan apa motivasi. Okay, sebenarnya kalau kita dah berkeluarga ni, motivasi ataupun orang yang demotivate kita adalah suami juga ataupun surrounding kita. Sama ada suami nak jadi orang yang memotivasi atau yang membunuh kita. So sebab yelah dah berkahwin kan, kalau kita single lain lah kan. So suami dengan family, kalau macam kita dah jadi isteri, dah jadi ibu ni, prioriti kita memang anak. Anak selamat, kalau kita pergi bekerja itu satu kebahagiaan lah. So kita boleh pergi kerja dengan aman, tenteram macam tu. So itu motivasi kita adalah suami dan family, yang contoh kalau kita ada support system yang boleh tengok anak-anak kita kan, kalau kita pergi kerja, itu motivasi kita lah untuk kerja. Lagi satu, bila kita bekerja sendiri, macam contoh saya mengajar Al-Quran dekat orang. So bila kita ajar Al-Quran, daripada orang yang tak tahu langsung, dia jadi tahu, bahagia sangat rasa. So macam kenapa kita nak kena duduk rumah kalau kita boleh ada skill ataupun ilmu untuk kita sebarkan, macam tu. Itulah motivasi yang selama ni adalah untuk kita. Jadi motivasi sama lah tadi kan, macam self-satisfaction, kepuasan, kebahagiaan kan. Tapi kuncinya suami dan suami dan keluarga lah. Okey, terima kasih kepada Kak Tim, Azimah dan juga Baradin. Saya kira hari ni sesi yang saya belajar banyak benda daripada ketiga-tiga panel kita. Saya tutup dengan sembang heluar kita ni dengan kata-kata heluar kita, naik Presiden Hal Ehwal Wanita ABIM, yang minggu lepas dia sebut kan, wanita ni boleh jadi apa sahaja di langit dan di bumi. Maksudnya end of the day, itu adalah pilihan kita sebagai seorang individu, dan kita kena rancang dengan baiklah apa yang kita nak. Jadi kita kena tahu apa yang kita nak dalam hidup supaya kita boleh merancang dan kita boleh membuat pilihan yang kita pun tak tahu pilihan tu mungkin pilihan yang salah, tetapi kita tidak akan menyesal. Okey, terima kasih kepada ketiga-tiga panel. Dari Semenanjung kita terbang menaiki belon ke Borneo. Bersama kita juga hari ini kita ada Kak Yus, Ketua Helwa ABIM Sabah. Kak Yus Kak Yus, apa khabar? Sihat Kak Yus? Boleh on mic? Sihat Kak Yus? Alhamdulillah sihat juga dekat sini. Alhamdulillah sihat. Nampak Kak Yus sihat. Alhamdulillah. Anak-anak semua sihat Alhamdulillah semua sihat juga. Meriah di rumah. Alhamdulillah. Kak Yus, mungkin Kak Yus boleh ceritakan sekarang ni aktiviti-aktiviti ABIM Sabah, mungkin ceritakan sedikit mungkin pengalaman yang Kak Yus boleh kongsikan sepanjang perintah kawalan pergerakan yang dah masuk fasa yang seterusnya, dan juga Ramadan secara khususnya, sebab Ramadan kali ni berbeza kan dengan Ramadan yang sebelumnya, pastinya aktiviti di ABIM Sabah juga berbeza. Silakan Kak Yus. Okey, pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton sekarang ni lah Dialog Helwa Ramadan. Terima kasih kerana memberi peluang kepada Helwa Sabah kiranya mewakili ABIM Sabah jugalah dalam memberi input dan sharing lah aktiviti sepanjang PKP dan Ramadan kali ini. Pertama sekali untuk sharing mungkin saya ingin memanjatkan rasa syukur kepada Allah kerana sebelum ni Sabah kita ada 3 zon merah, daerah yang berada dalam zon merah, tapi update pada 30 April Alhamdulillah zon merah tersebut telah menjadi zon kuning. So mohon doa semua agar zon kuning ni akan bertukar kepada hijau lah, sebab sekarang kita mengalami masalah penghantaran pelajar untuk balik
pelajar Sabah yang ingin balik ke Sabah yang berada di luar kawasan, terutama adik saya sendiri di Matrikulasi Labuan sekarang tak dapat nak balik sini sebab syarat dia pelajar untuk balik dia kena balik ke zon hijau. So sekarang kita zon kuning, dari zon merah ke zon kuning kita masih belum dapat, diorang masih mengalami masalah lah untuk kembali ke sini. Sedangkan diorang dah belajar apa semua dan merisaukan jugalah. So mohon doa semua yang sedang menonton ni agar doakan Sabah ni segeralah bertukar menjadi zon hijau semuanya. Peningkatan pun alhamdulillah baik juga. So itu just a brief update pasal situasi COVID-19 di Sabah ya. So saya teruskan kepada aktiviti ABIN dan juga Helwa sepanjang start PKP dan masuk ke Ramadan ni. So pertama sekali yang memang kita mula program yang kita mulakan semasa PKP ialah program bantuan makanan asas dan dapur belia. Program ni, bantuan ni ialah bantuan mana agihan bantuan asas diberikan kepada keluarga-keluarga yang terkesan akibat PKP khususnya lah. Dan program ni kerjasama antara ABIN Sabah dan juga Majlis Belia Sabah. So program ni berfasa. Sekarang kita dah sampai fasa 4 tak silap. Kita masih ongoing juga untuk bantuan makanan asas dan dapur belia. And then kemudian kita ada projek Pek Sihat untuk kanak-kanak. Pada mulanya projek Pek Sihat ni kita bagi makanan-makanan sihat, contoh buah-buahan, kismis, minuman susu. Macam tu, itu dah ada siri 1 dan 2. Kali ni siri ketiga pun kita sudah jalankan. Kali ni bukan bagi makanan. Projek Pek Sihat untuk kanak-kanak kita bagi kit kesihatan diri. So samping bagi makan, kita bagi untuk sanitary kit juga lah untuk kanak-kanak ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, projek sumbangan ABIN kanak-kanak. Ini kita pun bekerjasama dengan Majlis Belia Sabah dan juga FEM, Family Empowerment. Di mana kita memberi sumbangan nampin kanak-kanak kepada keluarga yang memerlukan lah. And then kita ada sekarang yang tengah digiatkan ialah kempen seorang sekampit beras, KSSB, dan bantuan makan asas Ramadan. Yang ni sekarang ongoing lah. Seperti mana Ramadan pada tahun-tahun sebelum ni pun kita mengaktif dengan kempen seorang sekampit beras. Rasanya semua ABIN di Malaysia memang ada buat lah. Di sini pun kita ada target group lah untuk diberikan sumbangan. And then kita untuk Helwa sendiri kita telah menjalankan satu program, kita panggil program Helwa Prihatin. Program Helwa Prihatin ni kita beri sanitary kit kepada pesakit atau staf di hospital, terutama hospital yang ada pesakit COVID lah. Sebab hari itu kita dapat maklumat daripada seorang hamba Allah ni, dia ada WhatsApp kepada pihak Helwa, dia kata dia tengah memberi sumbangan dekat, dia ada hantar, dia ni ibu tunggal, dia buat nasi lemak. Dia hantar derma nasi lemak ke hospital, lepas tu dia tanya keadaan pesakit sana bagi share lah. Dia kata diorang kesusahan dalam dapatkan keperluan diri sendiri sebab keluarga tak dapat nak lawat, mungkin ada yang jauh. Kami kan di Sabah ni ada luas, besar, daerah banyak. So pesakit yang berada di hospital mungkin keluarga berada di luar daerah. So untuk turun, untuk melawat, nak memenuhi keperluan tu memang payah sikit lah. That's why kami pun ambil inisiatif untuk kumpul sumbangan untuk berikan sanitary kit kepada pesakit dan juga frontliner pun ada mohon. So kita ada bagi jugalah terpulang kepada pihak hospital untuk bagi pengajian. Itu antaranya. Dan juga yang dalam planning is program Dapur Helwa Ramadan, di mana Helwa seluruh Malaysia kita telah berbincang kita akan jalankan satu program Helwa Ramadan kita panggil. Kita sediakan makanan untuk berbuka atau bersahur kepada orang-orang yang memerlukan lah, yang telah dikenal pasti, bagi meringankan sikit lah diorang punya beban dalam sehari itu. Walaupun kita mungkin tak dapat nak tolong hari-hari, at least ada satu hari yang kita dapat ceriakan diorang ni. Sebab yalah, kita pun nak tolong banyak, kita pun bergantung dengan sumbangan diorang. Kita sendiri pun masing-masing pun ada struggle masing-masing. So itulah sebenarnya dalam video, dalam live hari ni, siapa yang tengok ni pada lebih hari ni ngam hari Jumaat, bolehlah sumbang-sumbangkan ke akaun-akaun yang memerlukan sumbangan, kita sama-sama tolong mereka yang memerlukan. Because kalau nak kita sendiri turun, memang kita ada tekangan. So alhamdulillah kita ada tim yang dapat turun, jadi kita gunakan saluran yang tu.
bagi semangat, tolong sama, kita bagi happy sikit orang sehari, dalam hari. Mudah-mudahan keberkatan itu adalah untuk bukan dalam sehari, untuk kita nanti di akhirat sana insya-Allah. Setakat ni mungkin secara ringkas itu sajalah program Meluat atau program Amin Sabah pandang PKP dan juga Ramadan ni. Itu sajalah. Kalau ada soalan apa-apa nak tanya, insya-Allah lah cuba jawab. Sorry Fika, tak on mic. Suara tak dengar. Sorry, lupa. Beria ingatkan memang on. Biasalah orang gagap teknologi macam ni lah cerita dia. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan, anda boleh tinggalkan di bahagian komen dan kita akan minta mana-mana ahli panel. Anulah semua ahli panel kita ada bersama kita masih lagi bersama. Jadi kita daripada Sabah kita pergi ke jirannya Sarawak. Kita bersama dengan Sharifah Fatin Al-Yahya ataupun nama manjanya Bok Tin. Bok Tin merupakan Ketua Hal Ehwal Wanita bagi ABIM Sarawak. Apa khabar Bok Tin? Sihat? Alhamdulillah. Bok Tin berada di kawasan apa? Hijau, merah, kuning? Merah. Oh, merah. Di kawasan. Dekat Sarawak dia ada dua bahagian yang masih merah, Pusing dengan Samarahan. Jadi kita punya pusat di Sarawak ni memang dekat Kuching. Okay. Jadi Bok Tin berada di Kuching lah Okay, mungkin Bok Tin boleh cerita keadaan di sana sekarang. Apa beza kalau keadaan merah ni, adakah macam tentera dia lagi ramai ataupun kawalan itu lebih ketat atau macam mana? Okay, sejujurnya jarang jugalah keluar jauh daripada 10 km. Jadi macam baru semalam keluar pergi ke tempat kerja. Jadi ada beberapa tempat yang ada roadblock lah. So kalau kita pergi ke bahagian untuk pergi memberi sumbangan, jadi buat masa sekarang ni memang kita hold dulu, tapi kita akan for the next, kita tengok macam mana keadaan lah, sebab terlalu ramai yang macam positif lah bagi kita. Ramai yang apa kata orang tadi, yang positif tu, jadinya apa tu, berhati-hati lebih lah gitu. Ya, berhati-hati lebih sebab sebelum ni kita dah pergi ke kampung, kita pergi IPTA, IPTS dan juga IPG. Kita ada bagi bantuan lah. Selain daripada agihan makanan, kita bagi yang kit kesihatan dan kita juga macam kita cari orang yang ketinggalan, yang maksudnya ketinggalan ni di dalam senarai permohonan diorang tertinggal sebab ada yang dari kampung, diorang tak dapat nak isi yang borang ke, ataupun diorang tak ada akses untuk minta bantuan. Jadi kita cuba untuk cari seberapa banyak orang-orang yang sebeginilah. Jadi kita sudah edarkan bantuan keperluan asas lah, macam tu lah, di kampung-kampung, kepada frontliner. And then the next thing, kita akan pergi ke program KSSB. Cumanya sekarang ni kita masih dalam berkempen lah, and then dan juga kita cari masa yang sesuai untuk kita pergi untuk agihan. Jadi kita juga perlu pastikan tempat yang kita beri tu selamat untuk kita punya sukarelawan, adik-adik kita dan sesiapa yang berkaitan lah, agar macam kita boleh prevent lah. Memang kita perlu membantu, especially tempat-tempat yang berisiko. Jadi tapi dalam masa sama kita utamakan keselamatan
kita punya jemaah. Betul, betul. Okey, terima kasih Bu Tin, terima kasih Kak Yus. Saya boleh concludekan untuk aktiviti ABIM sepanjang PKP dan Ramadan kali ini kita lebih fokus kepada memberi bantuan dan advokasi-advokasi yang kita biasa buat, kita dapat buat melalui online je lah. Kita tak dapat nak buat advokasi melalui offline. Tapi insyaAllah saya percaya, saya pegang satu kata-kata ni. Dia kata, saya pernah jumpa, saya tak pastilah siapa. Tapi dia kata, what you do may not change the world, but it may change somebody's world. Apa yang kita buat mungkin tak akan mengubah dunia, tapi ia mungkin mengubah dunia seseorang. Jadi kita tetap memberi bantuan walaupun kita rasakan kecil, mungkin bagi orang itu sesuatu yang besar lah. Untuk mereka yang macam Kak Is cakap tadi, ada duit lebih, boleh salurkan bantuan ke ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, dan kita akan menjadi orang tengah untuk menyampaikan bantuan anda kepada yang memerlukan, insyaAllah. Okay, terima kasih. Seronok hari ini dapat bersama dengan orang-orang Borneo kan, orang Sarawak, orang Sabah. Jadi kita dah bersama dengan generasi-generasi dewasa ABIM. Mari kita bersama dengan anak-anak dan kita tengok apa video yang kita ada hari ini. Hari ini kita ada video yang dibuat oleh anak-anak Ketua Helwa Wilayah dan juga Naib Presiden ABIM. 3A katanya, Amir, Akif dan juga Aisyah. Sebenarnya ada A yang keempat, tapi A yang keempat tu dia baby lagi, dia tak boleh nak join. Jadi kita tengok apa kata 3A hari ni. Silakan studio. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nak buat apa tu? Sabar, kita buka buku lagi. Jom kita bincang tentang puasa sama-sama. Okey. Okey, pertama kita Kaki nak puasa sama-sama. 1, 2, 3. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan. Hadis sanatillahi ta'ala. Saja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan. Tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kenapa kita kena puasa? Sebab nak jadi orang bertakwa. Bertakwa tu apa? Bertakwa tu jadi orang baik. Best tak puasa tahun ni? Best. Kenapa best? Sebab boleh duduk rumah. Duduk rumah boleh solat tarawih Nabi. Boleh baca Quran Nabi. Okey. Nah, ini satu. Tak pernah simpan mana. Tak ada ni. Tak ada ni. Kenapa kita menabung? Sebab nanti ada orang susah, boleh kita bantu. Aisyah. Kenapa kita kena menabung? Sebab tak tahu. Sebab kena tolong orang susah. Yang kontak puasa ya kawan-kawan. Okey. Hashtag kita jaga kita. Stay at home. Duduk di rumah. Cegah COVID-19 Ramadan 14 Hijrah. Bye. Assalamualaikum. Ramadan Karim. Kata-kata anak kita kan, kenapa kita kena puasa? Untuk jadi orang takwa. Orang takwa itu orang yang baik.
Simple je dah. Tapi saya suka kalau perasan dekat belakang tu rumah Puan Balkis ni dia hiasi dengan hiasan dekorasi-dekorasi Ramadan. Dan sekarang ni kita semakin mendapat kesedaran macam mana kita nak menyambut Ramadan instead of hanya menyambut Syawal sahaja. Okay? Untuk bingkisan terakhir daripada kita, kita ada satu deklamasi puisi yang akan dipuisikan, yang akan dibacalah, lepas tu kita akan main video. Puisi ini adalah nukilan daripada saudari Amalina Ismail, iaitu merangkap juga produser kita. Jadi saudara Amalina ini dia bercerita tentang musim rindu. Apa itu musim rindu? Musim PKP lah. Kita berindu-rindu lah. Biasa kita berkumpul dengan sahabat, bersama dengan saudara, sebagainya. Kita berusrah, berhadapan. Ini adalah musim rindu. Jadi untuk akhir sekali kita dengarkan puisi musim rindu daripada saudari Amalina Ismail. Stay home, stay safe dan sejahterakan bisa dengan dakwah, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Berjumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim rindu. Kita dalam satu musim penuh kerinduan. Kerana pertemuan hanya dalam bingkai kaca, tiada sentuhan, tiada hembusan nafas terasa. Kita masih terus menyapa, berbicara dengan tawa dan senyum mesra, merungkai rindu agar tidak berubah nestapa. Oh Tuhan, bilakah musim rindu yang membeban jiwa ini kan pergi? Agar kita bisa bersua lagi di depan meja santapan, di dalam panggung wayang, bersiar di taman, bermain di padang. Kita bisa saling menatap mata, berbalas kata-kata, tanpa jeda, tanpa berputus tiba-tiba. Musim rindu, pantaslah